Baru ni bulan lepas tak mai tu pasal malam yang sepatutnya giling di sini itulah berangkat ke Gaza. Saya nak cerita dalam banyak-banyak pengalaman 6 hari duduk dalam bumi Gaza tu, untuk rakan-rakan yang kata tidak ada isti'adad. Kenapa di sana tidak disebut sebagai jihad? Kerana mereka tidak ada persiapan. Nak berjihad ni dia kena ada persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa bir ribatil khail ila akhir. Mereka kata kena ada persiapan. Tuan-tuan, kami dibawa untuk melihat bagaimana mereka buat persiapan. Mereka bersiap, tuan-tuan. Siap. Mereka bersiap. Kita tengok mereka tunjuk kepada kita senjata. Jadi kalau ada kawan-kawan kata mereka ni tak bersiap, mereka bersiap, tuan-tuan. Mereka ada 22,000 orang tentera Al-Qassam, dan mereka juga ada persiapan dari segi persiapan rohaninya. Apabila orang yang nak masuk untuk duduk dalam tentera Al-Qassam itu, diletakkan syarat-syaratnya. Yang malam ni kalau kita nak buat uji cuba untuk menjadi tentera Al-Qassam, saya ingat kita pakai balik awal gitu seorang pun tak boleh. Syarat dia hafal Quran yang pertama, 30 juzuk Quran, kemudian solat subuh secara berjamaah 4 tahun, diperhatikan oleh muraqib mereka dan sebagainya. Ada persediaan sama ada luar ataupun dalaman. Saya nak cerita, tuan-tuan, bila kita duduk kita pergi tengok benua Palestin, Palestin 1948, mereka tak sebut Israel. Kawasan yang Israel mengisytiharkan kata itu Israel, Palestin 1948. Kita tengok, kemudian kita patah balik ke kamp mereka sebelah masjid. Yang siangnya kita dah hadir, tapi kita tak perasan pun itu adalah kamp latihan. Kita jumpa termasuklah pemimpin yang agak tinggi dalam Brigade Izzuddin Qassam. Ada satu orang di kalangan kami tanya, kami jumpa siapa-siapa pun, kami pergi jumpa Menteri Dalam Negeri, Timbalan Menteri Dalam Negeri, kami pergi jumpa dengan speaker, Timbalan speaker, kami pergi jumpalah dengan siapa pun, semua pakat berbicara tentang kita akan sembahyang semula di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa telah dibebaskan daripada penjajahan an qaribin, dalam masa yang cukup dekat. Sebenarnya bila? Tuan-tuan, dia cerita ketika penubuhan Brigade Izzuddin Qassam agak lebih lewat daripada Hamas, dan ketika penubuhan Hamas, orang tanya kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, orang tanya kepada Syekh Ahmad Yasin, Syekh, kamu letak bila target kamu untuk pembebasan Masjidil Aqsa? Bila target kamu untuk pembebasan Masjidil Aqsa? Syekh Ahmad Yasin sebut, dia kata 35 tahun daripada tahun itu, 1987. Waktu tu, tuan-tuan, duit Hamas, duit pergerakan baru ada dalam $7,000. Waktu tu mereka masih dikekang dan disekat dengan pelbagai aktiviti mereka, disekat dan sebagainya. 2012, tuan-tuan, 2012, dalam peperangan 8 hari 7 malam tu, bagaimana dalam peperangan itu mereka telah berjaya menyampaikan roket daripada Gaza, buatan Gaza, yang mereka letakkan nombornya M75, M dengan makna muqaddamah, merujuk kepada salah seorang pemimpin mereka yang telah kembali ke rahmatullah, dan 75 merujuk kepada 75 km. Boleh sampai tepi Parlimen Israel. Senjata yang mereka guna dalam peperangan 8 hari itu, peperangan yang mereka namakan hijaratun min sijil, peperangan tu, tuan-tuan, hanyalah 15% daripada senjata mereka. 15% ya daripada senjata mereka. 25 tahun dulu, siapa pun tak yakin macam ni. Salah seorang daripada murid dekat Syekh Ahmad Yasin, nama dia Syekh Mahmud, dia kata bila Syekh sebut, setiap kali bertemu, Syekh kata, aku yakin, aku percaya bahawa Nabi pun sebut agama ini akan sampai, agama ini akan disempurnakan, dan keamanan akan mari apabila kita ini sabat dan sabar, kita teguh pendirian dan kita sabar. Agama ini mesti menang. Wallahi, kata Nabi, la yablughu hadzal din, agama ini akan sampai di mana sampainya matahari dan bulan. Cara mereka juga memperlihatkan penuh dengan kekejaman, ya, terutama kepada bangsa dan juga umat Islam Palestin. Ya. Dan kalau kita lihat, mereka begitu angkuh, mendera orang-orang Islam di Palestin. Baik, dalam tahun 2012, seorang veteran politik Amerika Syarikat yang sangat terkenal, Henry Kissinger merupakan mantan Susah Luar Negara Amerika Syarikat.
asalnya kelahiran Jerman, seorang Yahudi kelahiran Jerman, kemudian berpindah dan tinggal di Amerika Syarikat dan pernah terbabit dalam Perang Dunia menjadi tentera Amerika. Dan nasib politiknya begitu menarik sekali. Dia akhirnya muncul sebagai seorang seusaha negara Amerika yang paling berpengaruh sampai kepada saat dan ketika ini. Dan tahun 2012 dia mengeluarkan satu kenyataan yang sangat ganjil, yang sangat pelik, dan secara absolut dia menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun nanti bahawa tidak ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Saya ulang, doktor, di atas dalam masa 10 tahun lagi tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Henry Kissinger bukan calang-calang orang untuk membantu kerajaan Israel, tegaknya kerajaan Israel di atas muka bumi ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu kenyataan yang menimbulkan polemik perdebatan di Tel Aviv. Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah ini secara faktanya menunjukkan bahawa bangsa Israel, negara Israel kini sudah pun sampai kepada penghujungnya? Kenyataan Henry Kissinger ini dilaporkan oleh Cindy Adams dalam New York Post tahun 2012. Dan seperti yang kita jangkakan, wakil Henry Kissinger mesti menafikan kenyataan yang luar biasa ini, mesti. Tetapi bila kita fikir semula, kita rasakan bahawa takkanlah Cindy Adams dengan senang-senang sembrono nak tulis kenyataan seumpama itu jika tidak ada asasnya. Mesti sedikit sebanyak ada asasnya. Bahawa pada tahun 2022 Israel lenyap. Saya fikir Tuan Haji ada logiknya. Ada logiknya. Ada logiknya, ada asasnya. Berdasarkan apa? Pertama sekali, ini kita bicarakan di hujung nanti. Ya. Tapi kena saya sebutkan sekarang juga bahawa pada asasnya kita yakin dengan janji Allah berdasarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat Islam membunuh bangsa Yahudi. In short, dalam bahasa ringkasnya, kita yakin Yahudi berkait dengan Israel yang bernama Zionisnya, yang berkonsepkan Zionis ini, yang ta'assub fanatik sehingga bukan lagi berperi kemanusiaan, kita yakin akan dibunuh, dihancurkan sebab perangai itu.